kat Facebook. Alright, sekejap nak live kat Facebook je Oh, Puan Maria pun ada sekali. Alright. Ada. Apa khabar? Ini bila? Berapa orang ada malam ni? Baru 2 orang. Malam. Oh, Mega ada. Makan dah lagi. Makan petang lah. Malam tak makan lagi? Malam tak makan lah. Apa? Diet. Kau makan awal. Oh, makan awal. Okey, baguslah. Awal tidur bawah lah. Tak tidur tak bau lah. Malam tak makan lah. Apa? Diet. Betul? Makan awal. Lambat tu semayang. Betul lah. Okey, tapi hari ini sebenarnya adalah heavy sikit topik dia sebab saya nak kumpulkan sekali. Kita hari ini kita live bersama dengan tim A, tim B dan tim C. So apa saya nak sharekan, ini actually hari ini ada lagi satu sesi lagi lah yang terakhir lah untuk live coaching ni. Cuma saya diberitahu pihak Mara dia nak buat second batch pula lepas ni. So kita tak pastilah siapa, mungkin orang lain ke apa ke, itu tak pasti. Masih lagi dalam pembincangan lah. So kita tak tahu berapa kali akan buat kelas ni. Continue. Itulah sebab ada progress lah. Bila ni jadi. Permintaannya adalah kalau boleh kita nak buat sesi kelas fizikal 3 hari. Cuma dalam situasi sekarang ni memang agak mustahil lah kita nak buat kelas secara fizikal ni kan. So kita tengah tunggu juga feedback macam mana, apakah yang diminta. Tapi so far saya diberitahu untuk kita punya modul ni kita akan buat untuk batch kedua. Maknanya orang lain ke apa tak pastilah. Saya cuba untuk nak request sama ada kita nak kumpul semua untuk buat satu sesi yang 3 hari punya intensif, step by step, dan at least semua ada akaun Shopee, semua ada akaun Parcel, semua ada akaun sampaikan kepada akaun marketplace lain pun at least semua ada website sendirilah senang cerita. Okay. Sebab apa yang pihak Mara minta sebenarnya nak minta untuk kita buat kelas supaya usahawan-usahawan semua terutamanya yang join malam ni semuanya boleh jual online dah. Sama ada guna Shopee ke ataupun guna apa-apa pun boleh dapat sales secara online, bukannya offline. Yang saya cakap tentang macam buat live dekat Facebook, buat dekat Instagram semua tu, itu dikira offline lagi tau. Bukan online. Masuk online ni maknanya dia klik kat satu link order, dia bayar dekat dalam platform tu dan proses order pun semua dalam platform tu. Itulah maksud online. Sebab e-commerce ni sebenarnya automatic. Kita tak perlu nak reply WhatsApp satu-satu atau sebagainya lah. That's why pada permulaan pun kita share lebih kepada macam mana nak membuatkan everything semua automatic. Okay? Alright, Puan Maria macam mana? Okay tak? Sale? Okay, ni tak tunggu Shopee tak ada lagi. Kata nak buat hari tu, tak buat lagi? Bukan, sale daripada Shopee tu. Nak tanya coach ni macam mana nak buat promotion dekat Shopee. Okay, boleh. Kita akan cover pada sesi yang kedua. Hari ini kita ada 3 sesi. So yang pertama daripada segi untuk, sebab tu saya minta siapa yang join untuk malam ni, at least ada buku, ada pen untuk tulis. Sebab antara yang saya share ni adalah eksperimen saya yang berjaya 2 minggu lepas. Okay. So bila dah ada result, bila dah ada data, baru saya boleh share lah. So kalau tak berjaya, kita sorok sendirilah. Saya simpan sendiri je. Itu kalau tak berjaya lah. Kalau berjaya je biasanya bagi tahu kan. Okay, so eksperimen yang saya buat ni alhamdulillah sewaktu sewaktu lockdown pertama berjaya membawa sale lebih kurang 25,000. Modal yang diberi tak banyak pun. Saya lebih kurang spend dalam 100 ke 500 ringgit saja. Itu pun saya buat offer lucky draw dan juga beli free gift. Faham?
Bukannya Oh. saya spend dekat ads ke apa tau. Bajet yang saya ada ni adalah saya beli, contoh kita pergi ke Eco Shop, pergi ke Mr. DIY ataupun certain saya order daripada Shopee, saya beli gift-gift ni. Okay. Ada juga certain kita buat promosi, sama ada saya buat lucky draw, siapa yang komen terakhir dia menang, contoh. Semua duk komen, tak pernah habis sampai sekarang. Okay. Itu paling menjadilah setakat ni kan. Tapi ada jugalah yang menang benda tu. Dan another one yang saya buat adalah dari segi combo. So pembelian produk A dengan produk C, dia combine together dan dia akan dapat jimat. Dan disebabkan ada promosi lain juga saya buat, ni we talk about different product lah. Saya buat kita panggil istilah free delivery, tapi cost delivery tu sebenarnya saya kena bayar. So kita masukkan dalam cost budget marketing tu sebenarnya. Okay? Alright. So boleh kita buat sekarang? Boleh tak? Boleh. Alright. Boleh. So yang pertama, aktiviti kita hari ni adalah saya nak siapa yang join sama ada di dalam live Zoom ataupun di dalam Facebook adalah yang pertama kita nak identify channel marketing anda ataupun apakah distribution channel yang anda ada. Okey, Amirah dan Puan Mariam, saya nak tuliskan dekat pen ataupun dekat ambil kertas. Sekarang ni berapa banyak channel yang guna? Contoh, Amirah banyak buat live dekat Facebook. Okey, Facebook. Lepas tu ada buat channel lain tak? Sama ada Instagram ke? Contoh Puan Mariam belum ada Shopee lagi ke dah ada Shopee? Dah ada Shopee kan? Shopee ada, sale dekat Shopee belum. Right. So sekarang ni dah ada channel marketing di Shopee. So tuliskan, saya nak semua yang ada malam ni kita tuliskan apa channel marketing yang anda ada. Okey, contoh ada WhatsApp group untuk customer ataupun WhatsApp group untuk agent ataupun stokis. Lagi ada apa? Ada Telegram ke? Ataupun ada account apa? TikTok ke? Okay. Boleh tak tolong tuliskan apa channel yang anda ada? Tapi kalau channel tu yang tak mendatangkan duit pada kita, boleh tulis ke? Tuliskan dulu. Sebab selepas ni saya akan tanya pula, kita akan start tanya sale datang daripada channel mana yang banyak pula. Okey? Itu selepas ni. Boleh? Boleh. Alright, just tuliskan dulu, saya bagi bahasa sebab kita nak identify, kita nak try buat satu kempen yang memang impactful. Bila kita blast je kempen ni, insya-Allah akan ada transaksi. Ada sale, ada orang akan beli dan adanya last kali angle dia kan. Sebab sekarang ni kita nak cari angle mana, sama ada di WhatsApp group lagi banyak dapat sale sekarang ke, ataupun di Instagram story yang banyak orang inquiry, orang tanya ke, ataupun sekadar buat live di Facebook. Ramai pula tanya dekat Facebook. Saya nak tahu sekarang ni. Boleh? Boleh Alang-alang tak ramai ni tak apa. Saya keep nampak ada orang datang, ada orang masuk. So saya akan ulang sebenarnya sama sekejap lagi Tapi untuk sekarang ni saya minta Nur Amira dengan Puan Mariam just tuliskan dulu. Okey, sekarang ni channel jualan apa yang ada. Tekan dia. So masukkanlah kalau Shopee, masukkan Facebook apa? Facebook page ke, Facebook profile ke, Facebook group ke, tulis terus. At least minimum saya nak anda ada lebih kurang 10 channel. Okay? Minimum. Minimum 10. Sikit. 10 tu sikit. Sikit. Ada. Jenuh Yeah, 10 tu sikit. Nak tubik 10 pun jenuh dah. Facebook profile, Facebook page, Facebook group. 3 dah. 3 dah. Instagram. Lagi. WhatsApp. WhatsApp story lah. Saya suka guna kalau WhatsApp ni WhatsApp story. Tapi kalau ada WhatsApp group, kira WhatsApp group. Lagi apa dia? Okey. Twitter ke, TikTok ke, apa lagi? YouTube. Tu kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa. Tak payah senaraikan. Sebab tu saya kata sekarang kira-kira je ni dah 9 dah. Okay? Sebab saya faham mungkin contohlah daripada 5 channel yang anda ada, bukan 5 aktif pun. Mungkin yang dapat sale sekarang 1 ataupun 2. Tapi kita nak tengok apa yang benda kita boleh improve, sama ada dari segi marketing kita, apa yang nak kena touch up balik. Sebab selepas ni,
Selepas ni, sekarang ni berapa bulan? Sekarang 19 bulan. Kena ingat, esok 20 bulan tau. Saya nak anda launching kempen musim gaji ni. Esok 20 bulan sampai ke 25 bulan adalah hari gaji. So kita nak launching masa ni juga. Okay? Oh, okey. Right? Sebab kalau saya boleh buat, saya boleh dapat lebih kurang 20, total kita orang 28,000 dalam masa 2 minggu. Produk yang apa-apa. Tak apa-apa. Bestnya. Okay? Lucunya ni salah satu produk kita orang jual. Apa tu? Sos. Sos. Sos daripada Kedah. Oh, sos apa jual? Okay, eksperimen. Sebab sekarang ni bila kita kuasai marketing, kita dah tahu nak jual macam mana, produk, any produk kita boleh jual. Okey. Ada few channel saya sebenarnya yang kelakarnya, ubat nyamuk pun kita jual. Betul. Ubat Fumakila yang bulat tu, yang lingkaran tu. Yang biasa tu. Yes, kita jual. Cuma tak feedback lagi lah, setakat ni tak banyak, dalam 5-6 je. Tapi saya jual $19. Okay. Ada orang beli. Jual kat mana? Kat eBay. Dekat eBay tak belajar lagi. Tak apa. That's another part. InsyaAllah lah kalau kita ada rezeki kita jumpa. Sebab kalau boleh follow saya lah sebenarnya. Sama di Instagram atau apa tu saya akan ini kelas luar. Cuma saya belum fokuskan 100% sebab saya belum sampai 100,000 lagi. Kalau saya start sampai 100,000 yang pertama, insyaAllah saya akan bukakan. Dan benda yang saya akan share apa yang saya jual biasanya. Okay? Boleh? Sebab kalau setakat sale 10,000 ke 20,000 malu nak share. 10,000 je macam orang lain celah gigi je kan. Tak apa. Tapi tak apa, it's okay. Sekarang ni kita store dah tu. Dah siap dah? Siap dah. Berapa? Okay, kita start dengan Amira dululah. Berapa? Bacakan. Malangnya saya ada 8 je. 8 je. Wow. Ni baru boleh masuk. Okay. FB Live, personal, Faham dia ni. Instagram, set group. Apa ikat jeruk? Last kali apa tadi? Marketplace. Marketplace. Okay. FB page dengan WhatsApp story. WhatsApp story. Okay. Antara 8 yang ada tu, ini online semua online kan? Antara 8 tu yang mana yang paling convert sekali? Yang ada orang start tanya ke ataupun sale? Yang mana? Ni yang selalu masuk sale adalah FB live. Saya buat live. Okay. IG lah ada yang orang promote macam orang biasanya customer ke dia masak-masak lepas tu dia posting kat IG lepas tu nanti akan ada convert sale lah untuk saya. Lepas tu WhatsApp group, marketplace, FB page pun kadang-kadang orang tanya WhatsApp story. Shopee baru lagi lah saya merasai ada masuk order. Saya dua ni. Ni ada pecah telur. At least pecah telur lah kan. Kita tunggu Puan Mariam nak pecah telur lepas ni. Alright, Puan Mariam. Berapa channel Puan Mariam ada? Saya ada 11. 11. Wah. Banyak. Tak banyak tapi kan tak aktif sebab SB page ni kita ada 3. Okay. Profile. Biasa yang aktif dekat profile lah. Betul. Okay. Lepas tu IG ada 3. Okay. TikTok ada. Ni lama dah stok TikTok. TikTok atas nama sendiri ke atas nama kasih? Nama kasih Umi. Umi, okay. Lagi? Lepas tu WhatsApp group. WhatsApp group ni banyak lah. Sebab semua grup-grup yang lokal ni kita ada belaka. Okay. Tapi banyak dapat sale daripada WhatsApp group ni. Kalau kita gaji post. So kena rajin lah. Gaji post. Memang dia orang akan tanya. Adalah sosial budi kan. Alhamdulillah. Lepas tu WhatsApp story ni pun ada feedback. Lepas tu Google My Business tu. Google My Business tu kadang kita bubur je tak aktif mana. Bila check balik memang benda tu ada wujud.
Pernah tanya macam customer ni dapat dia apa tahu pasal produk ni daripada mana? Pernah tanya? Tanya. Kadang tanya macam mana dia orang tahu. Kadang orang datang ke Dongo kan. Dia nak cari krepek sihat tu. Krepek bawang putih halia. Cakap macam mana tahu? Dia kata dia Google, dia cari. I see. Dia kata dia cari dekat FB Dungun. Kat FB Group Dungun tu kan. Dia cari situ, dia kata nampak. Dia pergi kat FB. Jadi dia akan WhatsApp lah kita. Tapi tak adalah secara online direct. Jadi masih lagi offline lah. Dia lagi offline lah. Offline. Tapi yang pergi beli pub klik terus bayar apa semua belum ada lagi lah. Tak ada. Alright, okay. So lagi maknanya tambahan yang tadi ada Google for Business, TikTok, ada lagi? Tak adalah. WhatsApp group tu kalau ikutkan WhatsApp group tu banyak tapi kita kira satu je. Yalah, kira satu lah biasanya. Satu. Mana WhatsApp story tak pakai lah? Pakai juga. So at least lah antara semua platform tu yang mana yang paling convert sale? At least yang ni kalau stock yang dekat profile, FB profile dengan WhatsApp group. WhatsApp story tu tak banyak mana lah orang tanya. Kalau kita post apa-apa kan, adalah yang tanya. Tapi WhatsApp group dengan yang paling tu lah. Okay. Nombor 1 lah WhatsApp group. So still WhatsApp jugalah sebenarnya. Tapi still tapi offline lah jadi kan kita kena reply satu-satu. Dia boleh kita nak convert sebenarnya. Kena ada technical sikit lah. Salah satunya dekat link tu kalau siapa yang nak beli tu link tu terus bagi sama ada link website ke link Shopee dan sebagainya. So salah satunya lah. Ataupun paling yang conversion yang paling tinggi berdasarkan pengalaman saya jual kuih raya 8 tahun lepas. 6 tahun lepas. 6 tahun lepas still guna WhatsApp. So ada istilah contohlah saya payah dah, boleh tak bagi nombor account je ke apa ke? Saya cakap simple je. Sekarang ni kita ada promo. Puan boleh saya tanya puan ada guna account Maybank tak? Dia kata okey, memang saya ada account Maybank tapi saya tak ada Maybank online. Okey. Sekarang ni siapa yang pengguna Maybank yang bayar secara Maybank to you, saya bagi diskaun RM5. Tiba-tiba dia boleh transfer online terus. Sebab apa? Diskaun RM5. Okey? Dia pergi tumpang lah siapa-siapa kan? Dia suruh anak dia transfer je terus. So anak dia bayar lah. Tapi salah satu bendanya bukannya payah. Bukan reason lah untuk dia tak boleh membeli online. Tapi kita kena trigger. Okey, apakah yang membuatkan orang supaya pop sekarang juga dia beli, sekarang juga dia transfer. So salah satunya bila saya buat benda ni dan saya sedar one of the things Malaysia lah, rakyat Malaysia, even actually bukan rakyat Malaysia je, rakyat Indonesia, rakyat Thailand, even Vietnam pun sama juga, metik yang sama kita guna, dia suka diskaun. So contoh beli banyak dapat jimat. Biasa macam tu lah, sama ada 30%, 40% dan sebagainya lah. Tapi jarang saya selalu gunakan benda ni. Maybe certain festival, certain campaign kita pakai. Tapi another one yang dia suka adalah free gift. Orang Malaysia suka sangat free gift. Contoh beli sos ni, percuma kicap. Percuma kicap tau, botol kecil tu. Ada tak? Contohlah kicap kan. Percuma ni pun. Tapi conversion dia tinggi tau. Kerana dapat free ni. Ni bernilai RM2.99 contoh. Ni bukan kicap lah, ini black pepper je. Boleh beli kat Eco Shop, bagi as a free gift. Bayangkan. Contoh. Okay. So rakyat Malaysia dia suka kita panggil jimat lah, diskaun, benda-benda yang free gift. Dan ada one yang saya perasan yang antara yang convert tinggi juga bila contohlah customer tu nak beli tapi dia tak beli time tu juga. So selepas kita bagi kupon free delivery, contoh saya mention kalau you beli sekarang sebelum pukul 6 kita offer free delivery. Tapi dia je lah dapat, customer lain tak dapat apa sebenarnya. Sebab saya nak close dia punya sale. Dan contoh kalau cik beli pembelian melebihi RM100, RM50 atau sebarang amount, kita bagi free delivery. Dan cost delivery saya cuba teka berapa ringgit? RM9 lah, vaksinasi. Berapa? RM9 vaksinasi. Saya lagi kedekut. Saya pakai nama provider dia Pigeon. Pigeon RM5. Pigeon lagi murah sekarang, Pigeon. RM5.
Sampai Aduh. 5 kilo pun harga RM5 juga. Cuma lambat sikit lah. Saya perasan dia lebih kurang 4 ke 5 hari baru sampai. Tapi still okay lah. Lebih kurang macam pus laju je sebenarnya. Cuma dia pigeon ni satu dia datang juga ambil lah. Which is, okay. So saya burn RM5 lah sebenarnya. So kerana saya nak bagi free delivery kat dia, okay, saya tolak lah. Daripada kos saya RM5 tu saya cover lah senang cerita. Tapi conversion dia, sebab saya dah mention, minimum order adalah RM100. So dia ambil combo package sampai RM120. Okay tak? Satu orang. Okay? Satu orang. So hanya kerana 3 benda ni rahsia dia lah. Nak buat secret, nak buat promo lepas ni, pakai 3 teknik ni. Okay? Diskaun ke, ataupun diskaun ni dia kena datang dengan satu benda lagi adalah kita panggil istilah kita kena ada cut off. Contoh diskaun ni terhad hanya sampai pukul 6. Kepada customer yang bayar sebelum pukul 6. Contoh. Penting yang penting bayar dulu bayar sekarang juga. Okay. So kalau kita ada cut off, customer akan rasa macam rugi. Kalau dia beli sekarang, dia bayar tu dia dapat jimat. Dia beli 2 botol harga contoh kita letaklah diskaun RM10. Sebab margin saya dah ada dah, kita dah kira awal lah. Sebab contoh untuk satu ni kiraan dia mungkin saya punya costing dalam RM3.5, saya jual dalam RM8. So even saya diskaun RM2 pun saya still ada margin lagi. Okay. Dan bila dia beli dua maknanya sale lagi tinggi lah. So kita combinekan dengan produk yang berbeza, kita combinekan dengan package sama ada free gift ke. Contoh, that's why kita buat eksperimen. Ada certain saya bagi free gift. Ada certain mungkin saya bagi free voucher. Ada certain saya bagi kita panggil free delivery. So tengok, dia mana yang berkesan. So far, mengikut 3 kaedah ni memang berkesan. Orang suka free gift, orang suka diskaun, orang suka voucher. Dan of course, another part yang kita nak buat adalah nak maintainkan customer ni. Sebab kita kalau buat FB Ads ataupun Google Ads, berbayar. Kita nak maintainkan customer ni, adakah dia beli balik dengan kita. Itu yang paling penting. Okay? Sebab contoh kalau customer tu dah beli kali kedua, kali ketiga, kali empat, bila dah offer beli daripada 1, 3, 9, 10, close dia untuk agent pula. So dia akan teruskan membeli, yang kita terus membeli dan insyaAllah lah kita punya bisnes pun akan grow. Okay. Boleh? Boleh. Okay, Cik Linda Ismail ada join nak saya repeat balik ke? Mungkin terlepas kot tadi. Boleh buka, kalau tak nak buka kamera tak apa, boleh buka voice dia sebab kita sesi interaktif di mana malam ni kita ada pecah kepada 3 topik utama, iaitu macam mana nak run campaign yang pertama, yang kedua macam mana nak scale up kita punya campaign, dan last one apakah penyedap untuk buat kita close sale time ni juga. Okay? Sebab kena faham hari ni 19 hari bulan, esok 20 sampai 25 hari bulan adalah minggu, siapa ingat? Gaji. Minggu gaji. That's mean orang ada duit. Yes. Dan minggu gaji selanjutnya. Tambahan lagi sebenarnya selepas 25 hari bulan, next week, bukan next week, next month lah kira, bulan depan ada lagi duit KWSP, ada lagi duit BSH dengan ada bantuan kerajaan baru akan announce. Rasanya minggu ni akan announce juga. So, still orang akan ada duit. Okay? Nak tanya. Ya. Bantuan KWSP dapat lagi ke? Bukan bulan ni dah ke habis? KWSP dilanjutkan. Yang Air Lestari, yang RM1,000 tu. Cuma saya tak pasti semua orang dapat ke tak lah. Mungkin kepada yang mohon, dia boleh minta automatik. Ada certain yang kena minta untuk ni lah sebab dia berdasarkan kelayakan masing-masing. Contoh macam contoh saya jobless tak ada kerja lah. Mungkin automatik lah kot. Alright. Sebab kena ingat satu benda bila kerajaan mention lockdown disambung dan moratorium automatik 3 bulan, 6 bulan, itu adalah clue bahawa benda ni akan panjang lagi. Itu clue sebenarnya. Tak mustahil dia akan sambung lagi lah sebenarnya. Tapi berdasarkan situasi semasa, rakyat pun dah bising sekarang ni. So kita predict mungkin kemungkinan besar dia akan longgarkan sikit lah.
Tapi still impact masih ada. Sebab contoh macam ada certain industri tak boleh nak bekerja lagi. Spa tak boleh nak buka, kedai gunting rambut tak boleh nak buka, dan ada bisnes macam hotel dan tourism mostly tak boleh nak operation. So ramai yang terkesan sekarang. That's why kerajaan akan bagi lagi. Saya percaya minggu ni akan ada pengumuman lagi, dia akan announce bantuan tambahan lagi. Okay? So kita bukannya nak bantuan, tapi kita nak hasil bantuan tu. Kita nak duit yang turun daripada kerajaan ni. Duit-duit bantuan, duit-duit monetorium. Duit-duit monetorium ni sebab apa? Contoh kalau kita kena bayar loan kereta lah, siapa pakai Honda Civic ke apa ke, biasanya RM1,500. Tiba-tiba dalam masa 3 bulan ni tak perlu bayar kereta. Okay? So dia ada lebih RM1,500. Apa biasanya orang akan buat? Duduk kat rumah. Tak boleh nak pergi shopping mall, tak boleh nak pergi KTCC. Belanja lah. Of course, Shopee. Shopee, Lazada. Tengok kat IG, macam best pula kek ni. Order kek, time tu pula order kek, hari-hari order kek. Tu wife saya lah. Tiba-tiba order. Macam hari-hari makan. Dah jadi donat dah saya ni. Okay. Satu abang donat lah satu hal. Okay. Dan kita akan berbelanja lebih lagi sebab cash ada kat tangan. Takkan nak simpan. So bila orang ada cash, dia tengok je. Dia tengok pula, Amira buat live pula ni. Puan Mariam pula buat live lagi. Dia beli tak agak-agak? Beli lah. So kenapa tak buat live? Okay. So basically, tolong ambil kesempatan ni sebab sekarang ni bukannya orang tak ada duit. Orang ada duit tapi dia beli bukan dengan kita. Dia beli dengan orang lain. Rugilah sebenarnya. So saya bagi tahu sangat sebab tu hari ni kritikal saya nak buat juga. Kita nak minta at least kalau tak dapat 5,000 dapat 1,000 pun jadilah untuk minggu ni untuk sale. Okay? Contoh. InsyaAllah. Sebab dia ni senang je. Tapi dia ada kiraan dia lah sebenarnya. Dan antara benda yang convert juga, contoh kita buat sesi live tu, kita kena bagi reward kepada orang yang follow. Follow sampai habis, ada lucky draw ke, ada something. Ni modal sikit lah. Modal saya buat simple je. Saya boleh dapat lebih kurang 3,500 view, maintain tengok live dengan modalkan RM50 je. Okey tak? Wow. Saya bayar kat RM50 ya. RM50 saja. Okay? Oh, wow. Okay, salah satu campaign sama ada guna profile atau page. Biasa page lah. Profile saya jarang buat kan. So apa yang kita buat adalah kita buat satu campaign. Kita mungkin spend dalam tak lah, lama pun dalam setengah jam ke sejam. Biasa paling lama 40 minit lah. So kita explain produk. Okay, pilih 3 unique selling point. Kenapa perlu beli? Okay, promosi hari ni kita ada combo A, B, C. So kita test. Okay, tengok ada tak orang beli sebagainya. Dan saya wujudkan urgency kepada siapa yang beli sebelum pukul 6 yang bayar, sama ada transfer online ke, bayar beli klik link kat sini ke ataupun beli di Shopee ke, yang bayar kita akan masukkan di dalam cabutan bertuah dan akan menang RM50. Dan RM50 tu kita akan terus transfer je. Okay, tu satu. So kita nak menggalakkan orang beli time tu juga. So bila dia beli, okay, kalau dia beli satu, contohlah dia beli satu botol, dapat satu tiket. Kalau dia beli 3 botol, dapat 3 tiket. Kalau dia beli lagi banyak, makin tinggi peluang dia untuk menang. So kebiasaannya, selepas sama ada hari yang sama ataupun hari yang lain, saya akan sebelum start live tu, kita akan buat cabutan undi. Okay, cabut-cabut. Okay, daripada sesi yang minggu lepas, Puan Mariam menang RM50. Yeay. Tahniah saya ucapkan. Okay, contoh. So orang akan trigger, dia akan rasa macam nak follow lagi. Okay. Kaedah ni tahu tak siapa yang share? Okay, yang share kat saya adalah Ifa Razia. Kalau tengok live dia dengan Didi Alias, setiap kali live, macam ni je. Okay, ada bagus, ada tak bagus lah. Tapi so far, tengoklah sekali live sampai 2,000 ke 3,000 orang tengok kot. Live. Okay. So antara 3,000 orang, ada tak orang beli agak-agak? Ada lah. At least 10% cukup lah. 300 orang beli. Okey dah. Modal RM1. Modal berapa ringgit? RM50. Itu kalau 50. Kalau 100?
melompat orang suka. Tengok live pun menang dapat RM100 contoh. Okay? So ini kaedah yang digunakan di mana Insta famous bila buat live sama ada di TikTok, di Instagram ataupun di Facebook live, mereka gunakan benda ni, okay, untuk tarik crowd yang pertama. Okay? Crowd pertama, crowd kedua, crowd ketiga dan sebagainya. So bila lama-lama momentum tu dah ada, dah tak perlu duit dah. Percayalah selepas ini orang pula bagi duit kat kita suruh buat live. Okay? Orang pula sponsor, tolonglah buat live produk dia pula. Okay? Itu akan berlaku. Tu confirm akan berlaku sebab berdasarkan pengalaman saya sendiri, orang dah start bagi produk dan orang yang bagi produk pun kawan-kawan kita jugalah biasanya. So kita gunakan, orang beli ni sebab kita, bukan sebab produk lah. Produk ni dah jadi nombor 2, nombor 3 dah. Sekarang ni live jual apa saja, insya-Allah ada orang beli. Itu yang kita nak. Sebab orang dah percaya kita, produk kebetulan produk tu convert sedap dan produk tu boleh makan dan sebagainya. So orang rasa happy nak beli lagi. Dia beli lagi. Siap ada sampai satu peringkat dia komen pula, saya beli hari tu sedap ni. Patut beli lagi. Saya nak beli lagi lah. Ada yang komen macam tu. Okey tak? Okey sangat. Agak-agak susah tak nak buat? Nampak senang. Nampak senang. Jadi benda ni kena plan dan kena consistent buat lah. Dan dia mustahil lah kalau buat sekali terus jadi. Saya pun ambil masa untuk buat. Tapi sampai satu peringkat kita kena train. Sampaikan saya pernah train ada a few business owners sebelum ni. Dia sangat malu gila. Tengok kamera malu. Apa masalah dia? So apa yang saya buat adalah saya ajar dia kat rumah ada cermin tak? Training depan cermin dulu. Dia pun training lah try buat. Lepas tu next step saya suruh dia record dulu video tu, hantar kat saya. Saya nak tengok improve ke tak. So first kali kita tengok dari segi kita panggil eye movement, kita tengok dari segi intonasi suara, kita tengok dari segi dia punya penyampaian tu, orang faham ke tak. Kadang-kadang ni bila kita cakap banyak, orang tak faham pun cakap apa. Tu masalah juga tu. So kita tengok step by step apa semua. Dan pengalaman ni saya ambil sebab berdasarkan pengalaman saya keluar ke TV. So bila keluar TV ni satu benda yang tak best lah. Ni saya share lah. Bila kita keluar MHI dengan yang ke studio, biasanya SPM, Selamat Pagi Malaysia. Okay. Tips dia kalau keluar Selamat Pagi Malaysia, jangan panik. Tu je. Sebab kamera dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So macam mana tengok ni? Kamera mana satu? Ni merah. Panik. Memang panik. Berjeruk ni. Sebab apa? Sekarang salah pandang. Dia cakap ni rupanya kamera ni yang duduk ni kan. Yang keluar dia, kamera sana, kamera sini, kamera. Okay? So bila sampai satu peringkat tu saya macam blur tau. Bila kita blur, kita boleh cakap je. Tak ada masalah pun. Even campak saya mana-mana memang saya boleh cakap. Tapi dalam studio, dalam sejuk ni, kita akan jadi macam freeze. Kita akan freeze. So apa yang saya diajar dan saya belajar juga, okay, kalau kita bercakap di depan kamera, jangan anggap tu kamera. Jangan pandang pun kamera tu sebenarnya. Bukan maksudnya still pandang kamera, tapi jangan anggap kamera tu tak ada. Macam kita tengah borak dengan orang. Okay? Fokus pada itu je. Kalau ada cameraman, okay, fokus borak dengan cameraman. Kalau ada orang sebelah, borak dengan orang sebelah. Itu tips dia. Kita jangan ingat kita bercakap depan kamera. Tips yang sama juga diguna, contoh saya pernah keluar kat drama ke apa semua juga, undangan lah. So bila kita depan kamera ni, kita macam freeze tau. Tak tahu apa. So bila kita biasa, okay, anggap kamera tu tak ada je. Contoh macam kita buat record guna phone ni, anggap phone ni tak ada. Kita duduk borak je, duduk baca je lah komen orang ke apa lah. Kita interaktif je. Tak perlu nak takut dengan kamera sebab kamera tak gigit. Kamera kan kita. Itu istilah yang ni bagi Rashid Sibir bagi saya. Jangan takut kamera, kamera tak makan kau. Saya oh okey. Saya panggil abah lah. Okey bah, macam mana bah? Takut kamera, bukan takut kamera. Kita ni bila depan kamera kita over pula tau. Sampai peringkat kita over. Macam dah overshadow dah. Artis-artis lain semua dah overshadow. So macam kelakar lah time tu. So apa yang saya boleh sharekan Puan Hati ni, kita tergagap-gagap malu tak yakin. Okay. Kalau cara untuk nak build up confidence,
step pertama of course kena training. Kita kena training. Training bercermin je dulu. Training bercermin ni. Dan kalau berani buat record, try record. Try tengok dulu. Kalau agak-agak rasa malu nak tengok tu, okay, try hantar kat saya boleh komen. Sebab paling penting, orang nak tengok kita adalah first kali nak tengok kita confident. Itu yang paling penting sekali. Sebab kalau kita nak jual produk kita macam sama apa nak beli tu. Kan? Itulah, kena confident dan kita cakap benda yang kita minat. Tu paling penting. So, contoh saya jual. Saya boleh explain benda ni 2 hari. Sebab apa kena beli ni? Sebab letak je confirm sedap. Sedap gila ni. Rugi tak beli sekarang ni. Kita pula ada lebih kurang tak banyak. Ada 10 je lagi. Tengok order lagi. Dah ada 9 dah. Rugi kita tak beli. Dan saya bagi hari ni saja. Kalau siapa yang beli sekarang, kita bagi free delivery. So trik-trik yang sama je kita guna. Skrip yang sama. Walaupun ada skrip panjang. Tapi tak pernah baca pun sebenarnya. Sebab bila kita practice. Dan kita dah mahir ada satu peringkat, kita boleh improve lain pula. Dan selalu kena ada rujukan lah. Make sure anda ada rujukan, nak rujuk siapa. Contoh saya duk aim, saya nak jadi macam Elit Iskandar. Contoh. So saya duk tiru lah, Elit Iskandar macam ni. Kadang-kadang beli spek macam ni, apa semua contoh. So kita kena ada satu rule yang kita nak, okay saya nak follow macam siapa. Test tengok satu. Sebab kalau kita, selagi kita tak start, selagi tu kita tak tahu level kita tahap mana. Betul lah, tak start lagi ni. Ada. Rugilah tengok Amirah. Hari ni, minggu ni je 40 pack lah dia. Itulah tengok. Mira bagus dia. Semua benda dia semua. goreng. Kita tak tahulah apa benda yang tak goreng lagi. Tapi that's good maknanya. It's an effort. Ingat senang nak buat live. Tak senang dan juga tak susah sebenarnya. Sebab contohlah macam saya memang ada equipment apa semua lah. Even lampu. Dah beli dah lampu baru dah apa semua sekarang ni kan. Tapi it's another things lah. Sebab apa? Sebab saya fikir saya dah beli semua ni tapi kalau tak buat live, bazir lah pula. Saya duk fikir macam tu pula. Tapi ada orang, dia live, kalau aku tak buat live tak ada orang beli. Contoh. So biar buat live ni at least ada orang beli. So buat live dan lama-lama benda tu dia ada habit. Start buat 7 hari je dulu macam saya mention sebelum ni. Kenapa 7 hari? Sebab selepas hari ke-8 kita akan ada momentum, kita dah terbiasa. Percayalah selepas ni kalau tak buat live tu rasa macam jadi gian ke? Mira jadi gian ke? Tanya. Apa dah ada macam hari ni kan ada orang komen, sis nanti aja buat laksan Terengganu pula. Dia orang minta. Jadi kita macam okey. Sambil-sambil tu boleh jawab kita. Dia asyik masak je kan? Sebab ada reaction. Mana ni engagement. Ni kita panggil engagement daripada audience yang tanya. Ada macam ni tak? Ada macam ni tak? Ada macam ni tak? 1 boleh lagi. 10 boleh baca lagi. Try 100. Try 100. Dah tak terlayan dah. Setakat ni lah. Antara kawan-kawan saya yang paling rajin reply. Contoh macam Aida Jebat. Aida Jebat rajin gila nak reply satu persatu. Dia yang reply sendiri. Setakat ni yang lain tak adalah yang rajin nak reply komen, yang nak bagi feedback dan sebagainya. Sebab yalah mungkin sebab faktor follower yang ramai juga lah kan. Tapi sekarang ni kita follower pun tak ramai, baru dalam 60,000 je, tak ramai pun. So mungkin belum sampai level yang influencer lagi lah kan. Tapi that's kita ada end goal lah. Contoh ujung tahun ni saya target ada lebih kurang 80,000 follower. Okay, macam mana nak achieve follower tu? First kita kena plan kita punya content. Dapatkan konten, okay seminggu berapa banyak konten kita nak buat. Apa jenis promosi yang kita nak buat. Musim hari gaji, okay hari gaji ni hari-hari nak henjut buat live. Nak buat kena campaign. Kena start dah esok lah. Betul, sebab tu hari ni target saya habis safety class ni dah tahu dah dalam mindset, saya nak buat campaign apa. Campaign combo. Okay, produk apa dengan produk apa. Macam Puan Mariam dah ada combo satu kotak, ada 8 sambal. 5 jenis, 5. Jenis, okay, ada 5 jenis sambal. So combo satu kotak. Then ada combo maybe 3 ataupun 1 sebab kalau boleh saya tak galakkan jual satu. Ataupun kalau nak jual satu mungkin satu tu lagi mahal biasanya. Jual combo. Sebab jual combo ni bila orang beli sampai ke satu peringkat dia akan beli untuk mak dia. Okay? Dia akan beli untuk saudara mara dia. Dia akan beli ni as a gift
untuk bagi kepada orang pula. Okay? Betul. Itulah rahsia saya buat kempen untuk raya hari tu, jual kurma je. Sekali orang beli 10 kotak. Minimum 10 kotak. Dan apa yang saya offer lagi, tapi ni kita touch juga lah. Kalau beli 10, boleh hantar ke 10 alamat berbeza. Boleh. Kita proseskan order tu. Contoh macam Puan Mariam jual sambal, hantar ke 10 orang lain-lain. Ini ke Johor, ni ke Kedah, ke Kelantan sebagainya. So add on saya offer tu, tapi customer mesti kena bayar charge delivery. Maknanya kalau contoh 10 alamat, dia akan jadi 10 alamat berbeza. Okay? So kita dapat lagi duit, dapat lagi. Orang akan bayar lah. Okay, cost delivery, okay, kira balik RM8. 8 darab 10 lah, RM80. Cost delivery saja. Okay? Tak termasuk dengan harga kotak lah. Macam saya jual kotak kurma tu RM30 satu. So RM38 untuk satu kotak. So darab lah 10. So additional income, dan customer akan rasa macam, bagus hari ni. Dia boleh sorting, kita boleh tolong hantar, kita boleh provide macam-macam. So, inilah beza Puan Mariam jual sambal berbanding dengan orang lain yang beli. Kalau dia beli pun dia kena hantar sendiri. Okay? Ini kita boleh order je. Nak hantar kat mak mentua, adik-adik, nak hantar kat siapa lagi. So wujudkan, buat satu kempen, beli combo, boleh hantar ke mana-mana satu Malaysia. Easy pasal kan? Ada. So saya tak ada masalah dah kot. Nak buat order kan? Nak buat delivery. Okay? So Amira pun sama, jual tepung. So daripada jual 1, why not start jual 5? Why not start jual 10? Buat satu tu. Sebab contohlah, kalau orang dah beli 10 tu, tariklah dia buat agent pula. Ada modal lah. Modal, mungkin modal masa lah. Modal masa dengan modal penat sikit. Tapi tak apa. So at least kalau kita dapatkan, tanya. Kalau macam kita buat combo tu, saya pernah tengok orang jual, dia packing macam nampak eksklusif. Contohnya dia packing dalam bekas mengkuang ke apa ke, macam ke untuk gift punya gitu kan. Macam gift gitu. Lepas tu kita boleh naikkan harga untuk kita cover dia punya packaging tu. Okay, saya biar Puan Mariam jawab. Puan Mariam boleh jawab? Sebab macam saya kan pakai kotak tu. So harga dia sama ke lain? Harga lain. Itu jawapannya. Sebab bila kita jual istilah dia corporate gift. Kalau jual mengkuang yang cantik lah. Corporate gift memang harga dia Yahudi lah kita. Memang mahal gila. Berbeza kalau kita jual contoh macam ni satu. Tak boleh nak compare sebab dia totally packaging berbeza, totally harga yang berbeza. Okay? Ada tu orang nak beli. Ada tak orang nak beli? Puan Mariam, ada orang nak beli tak? Ada je. Sebab macam kita kan. Bukan kita sendiri rasa seronok juga hantar ke mak dalam bentuk comel-comel kan. Macam itu. Betul. Jadi kita kadang kita fikir kita tak nak. Bagus juga. Sekarang ni macam saya tengah cari tau. Siapa yang boleh hantar untuk mak saya ni, seronok juga dia terima, tidaklah buka-bukusan je kan. Betul. Tak adalah macam buruk kan. Bila dapat kan macam siap ada kad lagi. Additional lagi kan. Kalau tulis kad, boleh tambah 50 sen. Apa je. So kita offerkan satu servis. Okay, dah lah boleh hantar ni, boleh buat packaging, letak ribbon lah, letak ni lah. Kebetulan suami obsession nak hantar kat suami lah kan. So benda tu boleh buat special packaging. Dan of course harga tu adalah berbeza. Bukannya harga yang sama kita jual. Contoh kalau biasa packaging biasa kita jual RM10. Untuk corporate gift, kebiasaannya harga lebih mahal. Kalau tak 18 mungkin 20. Kalau tak sampai RM25 pun ada. Tapi sebab untuk package yang combo kita panggil corporate gift ni, bukannya kita jual kepada semua orang. Hanya sesetengah orang saja. Offer pun kita offer kepada customer yang sedia ada je. Nak tak? Kalau ada banyak ni kita bagi ni sikit. Contoh. Okay. Tapi sebenarnya corporate gift apa semua ni, boleh kita buat live atau kita open pada orang yang berminat? Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okay. Setakat ni lah tak pernah lagi lah orang marah. Oh kenapa buat ni? Buat cantik-cantik dah lah. Jual mahal. Tak pernah lagi saya kena.
Betul lah. Orang pun faham kan kos kita tu. Dia kan dia nak ni free dia faham tu. Betul, bakul je dah RM15 dah beli. Macam mana? Ya. Letak mengkuang kat ayah. Jangan. Letak dalam bekah tu boleh tutup. Oh, comel. Orang Okey. tengok bekah tu orang tahu dah harga berapa dia orang. Penting. Saya still letak dalam kotak lah. Dalam kotak dan kita letak proper yang bakul tu kita letak dalam kotak juga. So bila dia dapat kotak tu, dia keluarkan tu yang nampak bakul tu. Okay, saya contoh kan. Mana yang raya itu? Raya gift. Itu pun ni okay, contoh. Ini contoh dia. Okay. Mana? Ni Dah bakul. Ray-Ban apa semua siap kad. Ini 150. Berapa? 150. 150. Yelah kuih raya kan mahal. Kuih raya ni saya jual RM35 satu. So total dalam ni ada lebih kurang 4 kuih raya. So kos dalam RM90 je. 90 ke 120. 90 ke something lah. Tapi sebab kita ada tambah lagi dengan produk-produk lain, kurma apa semua. So total semua costing kalau produk lebih kurang RM100 lah. Yang RM50 lain ni adalah rezeki inilah. Beli bakul, buat dekor-dekor, bagi kad. Dan alhamdulillah kami jual 8. 8 ke 9? 9 jual. Baiklah, produk yang sama. Tapi kita add on, kita add value. Istilah ni kita add value, kita naikkan nilai tu supaya orang beli. Dan memang ada orang beli pun. Customer saya adalah Maybank dengan Holion Bank. Sebab orang nak bagi inilah. Biasalah kalau kan dia ada customer VIP kan. Dia akan bagi hadiah kepada customer VIP dia. So ada yang nak bagi serunding, ada yang nak bagi ni, ada macam-macam jenis. Dan setakat ni tak pernah lagi lah benda yang kita buat tak laku. Okay? Mungkin sebab something yang berbeza lah. Orang lain jual hantar paket bodoh macam tu je. Tapi kita hantar ambil kau. Siap dengan bangsawan punya package. So, mudahkan orang untuk beli. Istilah dia mudahkan orang beli. Dia nak apa? Dia nak kad. Okay, contoh. Sebenarnya hari ni hari ayah kan? Father Day. Ke semalam? Hari semalam? Semalam Dah tengok orang dah wish Father's Day. Father Day bila? Hari ni. Saya duduk celebrate hari ni. Duduk beli sate apa semua. Tapi okay. Contoh Father's Day. So ada orang nak bagi ke ayah dia. Maybe nak bagi produk ke apa. Dan kita buat package tu. Kita buat sempena apa ni. Kita ada special packaging. Kita ada special ni. Tambahan lagi. Dan percaya tak? Yang saya boleh close ni sebab apa? Saya hanya ada card tu je. Card tu custom. Print, beli kertas A4 yang tebal tu. 350 GSM. Yang, apa dia panggil matte laminate. Pakai printer yang sama. Potong-potong. Gunting. Ada setengah tu saya ingat lagi. Dan printer tutup. Nak macam mana tak boleh nak print kan? Dan printer print sendiri lah. Kos buat tu satu kertas tu jatuh dalam 25 sen. Dan saya punya ROI alhamdulillah lah. Saya nampak memang tinggi lah senang cerita. Sebab kos saya baru dah 100. Saya jual 150. So RM50 untung. Tak termasuk untung ni sebab kos biskut tu actually lagi murah lah. Kalau kita kira daripada kos. Yang saya letak harga 100 tu adalah harga jual. Okay, so roughly lah tak lari RM75 jugalah kita punya profit. Pure profit. Okay. So that's a few things yang you boleh buat. Boleh terus buat. Macam Puan Mariam saya dah nampak. Saya dah tengok dah packaging. Buat guna kotak tu. Bukan 8 ke? Saya 8 lah. Macam banyak je sambal tu. 5 kan? Saya punya produk banyak. Tapi yang saya hantar tu 5. Okay. Saya hantar 5. Okay. Sebab esok saya ada appointment nak janji dengan nak makan dengan ada seseorang ni. So saya nak bawa sambal ni kita nak buat with live sekali. Try nak tengok. Nanti tag lah nak tengok. Betul lah. Memang plannya macam tu lah. Sebab saya dah call lah. Sebab orang sekarang ni tak nak cuti. Okay. Kita ada few company dengan kita panggil production house lah. So kami dah kontak-kontak lah. Siapa free. Ada seorang takut nak keluar rumah. Ada yang takut nak ni. So tak boleh nak jumpa. Tapi insyaAllah lah saya cubalah kontak yang mana yang rapat dengan kita ni. Macam one of the contact saya try untuk bagi siapa yang bagi produk. Sebab saya dah dapat kopi, dah dapat sambal apa semua ni. Saya tanya, ini kita tak bayar.
Saya tak bayar diorang tau. Tapi kalau diorang buat review, diorang buat free je. Okay? Macam sekarang ni saya tengah discuss dengan Intan Najwa. Kenal tak Intan Najwa? Siapa? Intan Najwa. Itan Najwa. Ha. Ada yang kecil-kecil yang panjang tu kan. Ha. So, dia memang dia kuat makan lah. So far saya panggil dia ni, apa nama dia? Saya panggil dia jerangkung. Badan kurus, makan kuat. Oh. Okay? Cerita apa? Tuan Daniel lah. Tu cerita dia tu. Oh, Tuan Daniel. Yang perempuan yang jadi bibik tu. Okay? So basically kita cuba untuk invite kawan-kawan kita semua at least untuk enjoy the product. So sambal salah satunya. Kalau Mira punya produk dah hantar ke belum? Belum lagi Itu saya dah hantar yang kek nasi dagang tu lah. Ya, yang kit ada. Kit tu cuma kau tak boleh dah masak time tu lah sebab dah ni. Tapi kalau ada yang jenis yang ready to eat lagi better lah. Tapi yang tu saya akan highlightkan jugalah. Dan saya tak tahu sama ada nak bagi Rita ataupun nak bagi ni sebab diorang tak tahu nak buat nasi dagang. So saya nak cari orang Terengganu untuk sekarang ni. Tak tahu lagi. Tapi kita cubalah dapatkan siapa. Then ada saya dapat baru sampai macam semalam baru sampai kopi. So kita cuba buat untuk activity engagement dan link saya akan bagi adalah contoh macam Puan Mariam nanti PM kat saya link kedai Shopee. Okay? Shopee, okay. Link Shopee, Amira pun sama bagi link kedai Shopee. Senang untuk orang membeli. Kalau dia nak beli, terus konteks. Terus sama Shopee ataupun beli dalam dalam WhatsApp dan sebagainya lah. Alright. Saya tak ambil satu sen pun Ini adalah kita punya inisiatif untuk bantu produk-produk yang ada sekarang ni. Okay. Okay, puan hati ni memang nak kena kira semua tu kan. Ini rasanya yang corporate tadi kot. Yes, memang kena kira, nak kira bakul berapa ringgit, reband berapa ringgit, kotak tu apa semua berapa ringgit. Memang kena ada kiraan. Cuma kebiasaannya special packaging kita panggil corporate rate ni, kita bukan jual selalu. Kita jual masa celebration. Contoh Raya Aidilfitri, Raya Korban, time-time celebration, Chinese New Year, Tahun Baru, Hari Mak, Hari Ayah, Hari apa lagi, certain lah, mana bukan hari-hari kita jual. Okay? That's why saya boleh buat packaging special ni ada one time je. Kita tak buat setiap hari lah. Jarang orang order corporate gift ni hari-hari sebenarnya. Okay? Right. Kalau makanan frozen, packing macam mana nak bagi menarik? Stiker ke, bekas ke, nak tarik orang beli? Okay, untuk produk frozen, biasanya sebab frozen ni dia tertakluk dalam logistik problem lah saya panggil. So, boleh je sebab macam stiker ke apa tu is another things. It's all about dia punya packaging. Produk frozen setakat ni saya tak ada, saya belum buat apa-apa sebab last saya buat produk frozen adalah Harimau Menangis, Aunty Tini punya. Still, kita orang struggle juga untuk habiskan 100. Kita orang ada 100 je tapi agak struggle lah. Lebih kurang 4 hari saya ambil masa untuk habiskan. Berbanding dengan produk lain, macam susu Rofa kita habis 24 jam settle. 100 carton, 200 carton 24 jam habis. Tapi untuk produk frozen memang ada problem sikit lah. Nak improve tu saya tak pasti, saya tak ada formula dia, tapi apa yang boleh buat, cuba buat promosi yang combo ataupun start buat yang jenis add-on free gift. Try buat yang tu dulu. Kalau berjaya, just bagi tahu saya lah sebab saya tak ada formula setakat ni untuk produk frozen. Sebab itu di luar bidang dia. Okay? Ewan tak nak buka mic ke? Kalau dah ready to eat, ada masalah. Apa dia? Kalau produk ready to eat, ada masalah tak untuk habiskan? Kita tak ada masalah. Ready to eat adalah produk yang okey. Masalah dia kalau tak sampai, itu je masalah. Okey, ada satu case tadi menarik. Di mana ni kita punya network lah. Kerepek ubi dia jual sampai rosak. Kena gigit tikus. Serius, ni cerita betul lah. Cerita betul. Sampai kat customer ambil gambar, kena gigit tikus. Dekat Korea lah kena gigit. Dekat Korea dia pakai JNT, dekat warehouse tu ada tikus. Ya. So, macam kelakar gila tau. Macam wow, ini macam yang
tak tahulah, nak gelak pun rasa bersalah kan, tapi memang kelakar lah ceritanya. Ha. So, kalau kes macam ni kan, dia wrap bubble tebal tau. Boleh gigit sampai ke ni. Memang nampak lah tikus gigit tau. Nanti saya tunjuk gambar dia. Dalam kotak ke bubble je? Dia wrap dengan bubble. Dia letak dalam flyers tu lah, dalam sarung tu. Tu je. Plastik tu. Dia macam kelakar je. Dia edit, boleh gigit. Tak tahulah, maybe terperam lama ke dia punya tempat warehouse tu macam mana, tak tahulah. So, saya minta balik gantilah sebenarnya sekarang ni. Tapi itu adalah risiko kepada produk ready to eat. Takut kena gigit tikus. Okay? Rasa kena masuk kotak lah tu. Tahu lah. Saya pun tak fikir. Oh, sampai macam tu Mana ada risiko gigit tikus. Still ada jugalah. Mungkin nasib tak baik ke ataupun dia packaging tu sebelum hantar dia kena mandi bunga ke dulu kan supaya lancar jalan. Okay, so untuk ready to eat, risiko dia biasanya ada expired food lah. Expired date ataupun benda bila orang sampai tak fresh. Itu je lah risiko dia. Sebab ready to eat ni dia, terutama sekali makanan ni, risiko of course lah expired je lah. Bagi saya tak ada high risiko sangat sebab senang untuk dimarketkan biasanya. Berbanding dengan produk frozen, produk-produk yang even macam paste pun okey sebab yalah, kecuali expired lah. Itu je musuh utama dia. Okey? Gelap nanti ni. Okey. So betul, ini real kisah dia. Memang hari ni saya dapat tahu. Memang nak, rasa nak upload dia. Dapat gambar nak upload. Memang kelakar gila. So itu adalah risiko anda nak jual produk contoh macam kerepek ke, produk-produk yang tikus suka. Okay? So make sure packaging anda kalau boleh invest sikit lah, wrap tebal sikit ke ataupun bagi dia sampai bau ke. Ni that's another thing lah. Tapi to be honest lah, daripada 1000 parcel saya hantar, biasa ni sekali kot baru dengar benda ni jadi. Tak pernah lagi lah jadi setakat ni. Okay, Iwan nak cakap apa-apa kan? Oh, kita tak habis lagi. Oh, Iwan ada, Zabah pun ada, Linda pun ada. Okay, ramai lagi ada. Right. So, ramai ada. Apa dia? Okay, boleh kita move on daripada tikus ni? Tikus. Okay. Iwan dia. Ramai ada punya tapi senyap je. Okay. Apa, boleh buka mic je kalau rugi dia orang senyap ni rugi. Adalah Kak Yang oi. Rugi senyap. Okay. Ya, ilmu payah masuk tau, senyap. Betul tak coach? Betul tu. Bila kata kita akan terus buat. Terus buat tu yang cepat sikit. Okay. Yang pertama tadi kuat makan Kak Yang. Siapa yang join tadi adalah kita senaraikan list channel marketing masing-masing. So Mira ada berapa? 8. Mariam ada 12 ke 11 tadi? 11. So yang lain-lain just kalau nak bagi tahu boleh je buka mic, just bagi tahu. Yang beritahu lah Iwan. Boleh je komen ataupun berapa channel? Siapa? Iwan. Iwan berapa? Asyik 15 kot. Banyak. Oh, jap. Lebih. Lebih? Aduh. Berapa? Slow lah. Tepi lah, malu nak bagi tahu. Tak boleh, ni belajar. Bagi tahu je lah, tak ada masalah. Coach nak tanya. Lain topik sikit ni. Nak tanya. Satu nombor telefon dia kita boleh daftar untuk nombor WhatsApp kan? Okey, biasanya satu nombor telefon, satu WhatsApp lah. Tapi tadi kebetulan ada masuk kelas juga, dia beritahu dah boleh buat untuk empat WhatsApp, 4 nombor WhatsApp. Oh, saya tak pastilah sebab saya tak pernah buat method tu. And one thing, saya bukan gunakan WhatsApp sebagai channel jualan, so saya tak kisah sangat. So setakat ni saya guna dua je, satu WhatsApp biasa, satu WhatsApp for business. Tapi dua-dua tu nombor telefon berbeza lah, bukan nombor telefon sama pun.
Nombor tapi yang ni diberitahu satu nombor telefon boleh daftar untuk 4 nombor WhatsApp tu yang jadi sebab kebetulan tadi masa cepat kan nak solat asar lewat dah jadi tak sempat lah nak tanya apa tu yang Sifu tu. So far saya tak ada info pasal tu. Saya pun tak pernah buat benda tu. So saya boleh nak komen sangat lah. Cuma mungkin ada certain dia guna apps ke atau dia guna plugin yang berbeza lah. Setakat ni saya gunakan, saya beli nombor telefon lain untuk WhatsApp yang lain. Biasanya saya buat macam tu. Yelah maknanya yang biasa kita guna pun macam tu kan. Tapi sebab tadi dia beritahu macam tu, jadi tu yang terkejut juga tu. Itulah, saya pun tak tahu juga boleh ke. So, biasanya, okay. Okay lah saya try tanya. Try buat research sikit. Alright? Okay. Okay. Syafiq kita beringat perkhidmatan tu. Okay, Iwan dia komen tadi. Okay, sorry ni baru buka chat. Hari ni, hari ni, betul lah. Hari Father Day. Okay. Alright, nanti PM tepi je. Iwan just PM saya tepi. PM dalam WhatsApp pun boleh. Nanti saya bagi alamat dia. Alright? Okay, boleh. Okay. So, senaraikan. Okay? Senaraikan. Ni hari ni sekarang ni kena buat juga tau. Kita nak go through satu persatu ni. Saya rasa habis pukul 2 pagi ni. Pukul 10 suku dah. Tapi tak apa, just PM kat saya, PM dekat chat, just bagi tahu berapa channel ada dan bagi tahu saya satu channel yang convert sale sekarang. Okay? So boleh saya bagi 2 minit untuk anda komen. Chat sini boleh, nak dekat Facebook pun boleh. Kita ada 6 orang dah sekarang. Okay, channel-channel tu termasuk Facebook profile, Facebook page, Instagram, WhatsApp group. WhatsApp pun ada WhatsApp group, WhatsApp story, Instagram biasa. So berapa banyak platform ada? Kita tengok ada tak sampai 15 channel. Kalau dia 15 ni kalau sale dia bawah 10,000 ke tak tahulah. Biasanya ada banyak ni sale dia confirm 20,000 kat atas. Oi. Siapa hoi? Okay. Mana botol? Hilang lah. Alright, ada yang nak bagi dulu ke? Sebab Puan Mariam dah bagi, Mira pun dah bagi. Iwan nak share ke? Ke Tuan Sabah ke? Cik Linda. Apa boleh je buka mic, tak ada masalah. Nak buka kamera pun boleh, nak buka mic pun boleh. Cepat-cepat, kita ada lagi 2 topik ni nak buat. Kita habiskan sebelum pukul 11. Ada yang nak komen lagi ke? Okay, Iwan. WhatsApp group. Facebook kurang aktif. Kenapa kurang aktif? Kita buat live kan? Facebook page kurang aktif. IG kurang aktif. Google Business kurang aktif. Tak question. Kau dah tahulah jawapan dia sebab apa kan? Okay. Macam bukan pasal tak aktif. Mungkin tak ada masa nak buat ke ataupun tak tahu nak buat macam mana kot. Mungkin. Sebab kalau tak aktif tu mustahil lah. Tak sebab dulu Kus, tu staff yang handle. Tapi bila staff tu berhenti dia kahwin kan dia berhenti. So jadi orang kena take over balik lah tu yang jadi nak catch up tu. Okay tak apa. Macam ni. Rahsia dia sekarang ni try buat schedule dulu. Iwan try cari at least sehari dapat tak dalam masa sejam. Sejam je cukup. Sejam je. Dalam masa sejam ni lah nak update status, nak buat content ataupun nak buat copywriting. Cukup sejam je. Boleh? InsyaAllah. Try buat tu sebab apa? Untuk buat content ni biasanya tak lama pun ambil masa. Macam saya, rutin harian yang saya buat adalah setiap hari saya hanya spend time dalam masa 2 jam saja. Dalam masa 2 jam tu lah untuk saya update dekat IG, untuk kita update dekat Facebook, untuk kita update dekat media lain. Dan masa lain digunakan. Biasanya Kus dalam pukul berapa?
To be honest, sebab bila kita guna page, kita boleh Hello, Coach. setting. Hello. Ya, Coach dengar tak? dengar. Biasanya, hello, dengar tak? Dengar. Tanya tadi Biasanya pukul kalau berapa? kita nak update. Ya betul. Okay. Agak dalam pukul berapa? Ni lah maknanya waktu yang sesuai untuk kita update ni. Okay. Disebabkan saya guna Facebook page dan juga Instagram for business, so saya boleh schedule benda tu. Okay? So, apa yang saya post tak semestinya keluar waktu tu juga. That's why saya cakap, bila saya spend masa 2 jam tu, dalam masa 2 jam tu saya boleh schedule dah posting untuk esok, lusa dan sebagainya. So tempoh dia keluar bila tu tak tentu juga. Ada yang saya post siang-siang, ada saya post malam. So saya tak ada limit masa. Setakat ni pagi okey, petang okey, malam sebabkan saya guna call to action, saya adalah guna website lah, so memudahkan benda tu jadi automatik. Tapi sama juga saya nak cakap, jawapan pada saya tak ada tempoh masa tu. Kadang-kadang bila saya buat live pagi ramai orang, petang pun ramai orang, so tak ada satu jawapan yang konkret benda ni. Okay? Oh, betul Mak Medi. Boleh? Alright. So A1 dah ada, siapa lagi nak bagi? Cepat saya perlukan seorang lagi. Tuan Zabah lah ada, Tuan Zabah ada. Nak share tak? Tuan Zabah ada berapa channel? Ada tak? Biasanya Tuan Zabah banyak ni. Tuan Zabah dia itu lagi logistik tu. Lagi tak settle logistik selagi lah, takut lagi ni. Hari tu group siapa ada mention pasal servis pakai runner tu, pakai yang van tu, ada lagi ke? Untemak apa dia? Yang baru yang 2 hari lepas kan? Yang tu Tuan Syafiq. Syafiq kan? Wan Syafiq kan? Wan Syafiq. Itulah dia ada mention tu kan, servis yang ambil apa same day delivery ke kan, daripada Terengganu ke mana-mana. Untema apa dia? Tak ingat lah itu. Itulah tu kita tanya dia balik lah. Okay. Lepas tu satu lagi Coach nak tanya. Pasal yang polisi yang macam undang-undang FB tu kan, yang tu macam dia kata tak boleh nak tulis apa tu harga COD discount murah ke mahal ke promotion tu kan, yang tu di FB apa tu newsfeed ke ataupun yang kita nak buat yang apa tu FB ads kan? Okay. Kalau guna FB ads should be no problem lah, kecuali ada beberapa perkataan dia yang akan jadi targeting sebenarnya. Sebab kalau kita guna Facebook page, kita buat Facebook ads. So Facebook ads tu basically kita bayar kepada Facebook dan tak diisuni sebenarnya, kecuali gambar kita ataupun video kita tu kurang sesuai lah. Tapi kalau kita guna Facebook profile, ini problem dia. Kalau word dalam status kita akan beli, jual dan sebagainya, kebarangkalian untuk kita punya posting tu kita panggil kena ghost, kurang nampak. Dia admin dia block kan? Admin dia block. Betul delete kan? Admin dia delete. Kalau group, ada certain group mungkin dia tak suka lah kita terlalu menjual. So maybe ada masalah tu lah. Tapi kalau Facebook profile, biasanya post kita tu kalau biasa reach kepada 100 orang, disebabkan kita terlalu menjual ataupun dekat ayat tu kita ada mention benda-benda yang Facebook ada rate mark benda tu. So daripada 1 orang yang akan nampak biasanya 2 orang je. Dia akan limitkan lagi kecil sebab kita guna profile. Tapi kalau kita guna page, Facebook page ataupun yang service berbayar lah, basically tak ada isu tu sebab kita bayar kepada Facebook dan Facebook memang akan blastkan mengikut target audience kita lah. Okay? Lepas tu Coach tak ada ke plan nak ajar kita orang ni apa tu FB ad ni macam kita nak betul? Ada sebenarnya, seperti saya sharekan sebelum ni, saya sebenarnya tengah minta kalau boleh buat lagi training 3 hari. Cuma tapi kalau FB ni dia kena apa tu, dia kena face to face lagi kan. Kita nak buat physical class sebenarnya sebab saya rasa ralat sangat tak dapat engagement tu. Saya tak tahu apa problem, mungkin sebab internet problem ke ataupun level mana yang anda nak tahu sebagainya. Sebab bila saya buat video pun saya perasan one thing,
kita punya tahap kefahaman pun berbeza. Sebab to be honest, saya belajar Facebook Ads bukan daripada Sifu, saya belajar daripada Facebook sendiri. So method yang digunakan, saya guna untuk bisnes saya selama 8 tahun ni, tak pernah kena flag, tak pernah kena block, saya tak pernah lagi sampai saya kena ni lah, kecuali tak bayar dia lah. Kalau tak bayar Facebook, memang akaun kita kena flag lah. So setakat ni tak ada teknik-teknik bombastik ada pun. Saya hanya fokuskan kepada copywriting, setting dia punya demografik dan sebagainya, dan juga dia punya kita panggil content kreatif dia lah, sama ada gambar, video ataupun poster. Okay. So memang saya ada tanya juga. Macam kita nak masuk apa dia? Macam kita nak masuk tu nak join ke grup-grup community kan dalam FB X apa tu yang tu. Yang tu ialah memang tak ada ilmu lah, tak ada knowledge lagi kan, tapi tu maknanya kalau boleh maknanya ikut saja secara detail macam mana kita nak join grup community. Yang tu rasanya dia punya trafik lagi okey kot kalau untuk kita jual produk kan. Boleh, insyaAllah tak ada masalah. Untuk sekarang ni apa yang saya boleh bantu adalah saya buat video sikit-sikit. Mana video berdasarkan topik. Contoh A1 mention dekat dalam group. Okay, so saya akan jawab video tu dan style nak buat dia macam mana. Itu je yang setakat ni yang boleh buat lah. Sebab kalau kita nak tunggu kelas face to face, rasanya macam mustahil je sekarang ni kan. Tapi saya boleh sharekan contoh hari ni, okay, macam mana nak buat target audience menggunakan Facebook Ads. Ataupun step pertama, macam mana nak buat Facebook Ads. Sebab Facebook Ads ni banyak. Rasanya ya betul-betul. Kalau yang tu rasanya kita kena set waktu siang lah, ambil masa sikit panjang sikit untuk kita create FB Ads apa semua kan. Betul. Kan macam mana Kun? Actually memang betul. So, macam mana kat ayah aku? Tak tahulah sebab macam sekarang ni, okay, saya ada beberapa orang personally pernah tanya dengan saya, boleh tak nak belajar sendiri, nak belajar personal ke apa. Sampai sekarang saya pun tak terlarat nak bagi lagi. Okay, minta maaf sangat kepada yang bertanya. Memang saya ada buat, cuma saya ada limit. Saya ada limit 4 orang je sebulan yang saya akan train, saya akan ajarkan daripada tak pandai langsung buat website, dah pandai buat website, tak pandai buat Shopee, dah pandai Shopee, dah ada sale apa semua. Cuma saya tak boleh nak cover semua orang untuk sekarang ni. Sebab tu saya bila 4 orang ni dah habis, dah boleh berjalan sendiri, dah boleh berlari sendiri, dan baru saya akan ambil lagi orang lain untuk saya train lah biasanya. Dan to be honest lah, saya train memang garang. So kalau tak ada hutan tu memang jangan Kak Ibu. Memang nangis. Kira tua ke, muda ke, degil kena rotan. Bagus juga cikgu ada rotan, baru anak murid semangat. Sebab apa sebab? Okay. Dia main apa? Sebab tu orang takut nak ambil coaching dengan saya selalunya. Satu sebab of course lah, disebabkan menggunakan masa saya charge jugalah. Orang bayar saya mahal. So kalau bayar main-main, saya memang marah betul. Sebab anda keluarkan duit untuk bayar saya. Okay, tapi bila time kelas tak datang lah, lewat apa semua tu yang saya jadi garang sebenarnya. So bila saya jadi garang ni, ramai rasa macam takut pula kan. Tapi alhamdulillah lah, daripada yang saya train tu kebanyakan ni saya tak kata semua jadi, tapi diorang dah boleh berjalan sendiri, dah pandai buat ads, dah pandai nak buat copywriting, dan at least automatic semua jualan dia. Dia dah ada website semua sendiri. Tu yang saya boleh, bukan nak kata janjikan, tapi saya faham sekarang ni mungkin dalam situasi yang anda nak kena personalize, mengikut bisnes masing-masing pula kan. So ada, even sekarang pun dalam grup kita ni dah ada lebih kurang 5 orang dah bertanya saya, dah cukup quorum saya pun sebulan ni. Cuma saya tengah buat lagi jadual supaya dapat squeeze-kan. Mungkin kalau ada sesiapa yang nak bertanya, nak belajar direct, just PM kepada saya, bagi tahu topik apa. Contoh ada siapa tanya itu nak belajar eBay kan? Iwan ke apa tanya itu? Iwan. Siapa yang tanya itu? Tanya nak belajar Iwan. Iwan kan? Sebab betul-betul, tapi member je lah, member minta tanya, tanya. Okay, so contoh macam untuk topik eBay, saya tak sharekan lagi sebab yang tu untuk kegunaan sendiri je. Dan disebabkan saya belum cecah transaksi 100,000 lagi, that's why saya tak nak share lagi. Tapi bila target saya bila dah achieve tu, saya akan bukakan lah. Apa yang saya sharekan pun memang formula yang saya sendiri buat.
Saya sendiri buat tak jadi, buat tak jadi, buat tak jadi. So tak payah belajar itu. Buat yang jadi je. Okay? Yang mana yang jadi saya share. Selalunya kalau kita cerita sale sampai 50,000, 60,000 ni, kos yang dibuat tu adalah tinggi selalunya. Mungkin 30,000. Kita declare sale 50,000 tapi kita spend mungkin lebih daripada situ. So, okay. Bagi menjawab soalan yang kata kena nak buat tu, insyaAllah boleh, cuma kita kena pecahkan lah, kena pecahkan sama ada kena personalize ke ataupun sebagainya, sebab saya tak boleh nak cater semua 30 orang, nak kena monitor, nak kena pegang tangan seorang-seorang, agak susah jugalah sebenarnya. Tapi apa saya perlu buat, siapa yang bagi feedback, siapa yang buat, siapa yang bagi ikut apa yang saya ajarkan, insyaAllah benda itu menjadi. Okay, Tuan Zabah, IG and Facebook selain daripada grup-grup WhatsApp. So lebih kurang 3 ataupun 4 channel lah. Okay, so the next step kita adalah macam mana kita nak identify. Ini kita target untuk buat promotion sekarang juga. Di mana esok 20 hari bulan sampai ke 25 hari bulan kita boleh buat promotion hari gaji. So promotion hari gaji ni of course kita adalah promotion hard sell. Kita update status dekat story, update status dekat WhatsApp, update status dekat Facebook, update status dekat Instagram. Ini adalah hard sell punya promotion. Okay, so cara dia yang pertama, saya dah share sesi pertama tadi, kita kena bagi value, kita kena bagi reward kepada apa ataupun bakal customer kita. Contohnya, dia beli dengan kita, adakah kita dapat promotion? So promotion yang kita boleh buat sama ada buat promotion combo, beli 1, beli 3, beli 5. Always gunakan nombor ganjil. Okay? 1, 3, 5. Kalau nak buat 7, 10 pula. 7, 11 pun boleh, tak ada masalah. So, kena ada promotion dan minimum main 3 promotion. So, promotion harga murah, harga mid dengan harga mahal. Sebab apa? Ada orang nak beli maybe 1. Tapi bila dia tengok harga yang beli 3 lagi murah, which is lagi berbaloi, so dia akan beli 3. Okay? So dia tengok beli 5 lagi untung pula. So dia akan beli 5. So daripada orang yang nak beli 1, kita boleh close dia jadi beli 5 pula. Okey tak? Okey tak Puan Mariam? Dia beli 1 kotak terus. 1 customer. Okey tak? Okey lah. Kalau saya lah. Dapat dah RM80. RM80 1 customer. Tu kalau darat 5 customer macam mana? Okey tak? 5 dapat RM100 dah. Itu baru 1 hari tu. Kalau 2 hari, 10 hari. Biasalah promotion ni kita buat 5 hari saja sebab promotion hari gaji. So try pilih buat 1 combo. Okay, sekarang juga untuk produk sesiapa yang ada produk, Iwan pun boleh, Tuan Zabah pun boleh. Pilih buat promotion sama ada 1, 3 ataupun 5 dulu. Pilih promotion jenis apa nak buat. Atau beli bulk ke, beli 2 atau beli sebagainya lah. Amira pun boleh buat juga. Okay, another one yang macam saya share awal tadi adalah boleh buat special packaging. Contoh kalau kita jual produk biasa, okay, start untuk buat sama ada special packaging mungkin 1 kotak ataupun kita panggil bundle package. Bundle package ni biasa macam KFC. Beli ayam, dapat cheesy wedges, dapat air 2, dapat nugget. So nampak banyak dan orang beli macam nampak jimat. Harga RM30. Berbanding dengan beli satu ayam mungkin harga beli set dinner set dalam sekarang RM18 kat Grab. RM18 beli 3 ketul ayam. Compare dengan RM30 ada dalam 9 ayam. Orang beli yang mana? Ada cheesy wedges free. Cheesy wedges tu je saya suka kalau KFC ni lah. So orang akan suka biasanya beli nampak untung, dia nampak banyak. Itu kebiasaannya. So antara yang kita boleh add on lagi dalam promosi combo kita, letakkan free gift. Okay, free gift ni modal dia sama ada boleh beli kat Shopee, boleh je beli cawan ke, towel ke apa-apa je, keychain pun boleh. Ataupun pergi ke Eco Shop. Saya percaya dekat Kuala Terengganu ada banyak Eco Shop. Kampung saya mana je ada Eco Shop besar gila, lagi besar daripada kat sini. Gila, besar gila. Saya macam wah. Memang tak keluar jalan kalau pergi Eco Shop sana. Betul tu kau. Lepas saya pergi saya tengok Eco Shop yang dekat Maidem semua tu tutup lah, saya tahu buat apa. Itu tu, Eco mana boleh buka? Eco sini buka.
Tutup. PKPD tutup kan? Buka lah Kak Yang. Tutup. Buka. Ha. Ikut Bapi tutup dekat tu. Bapi tutup. mungkin lain kawasan kot. Saya tak pasti kawasan PKPD apa law dia, tapi Abang Donas buka. buka lah kan. Buka je. Okay, saya rasa sekarang buka lah. Mungkin PKPD tutup, saya tak pastilah. Tapi apa yang contoh yang kita boleh beli, contoh macam cawan, even pinggan ke apa, benda-benda yang benda tu harga RM2.50, RM2.10 dah dapat 3 kot kadang. Even macam benda yang paste ke apa semua tu, free gift dia, saya beli daripada Eco Shop je sebenarnya. So kita bagi as part of the promotion. Saya beli beg makeup. Bag makeup, wow. Beg Bag makeup makeup. ada di Eco Shop. Bukan, very nice tau. Sambal letak dalam beg makeup. Lepas tu anak masa tu nak pergi post, cikgu dia order nak pergi post dekat JNT. JNT cakap, apa ni? Sambal, dia terkejut. Dia kata, wow, sambal dalam beg makeup. Wrapping, everything, dia bubur dalam beg makeup. Post macam tu je, tak payah kotak. Bag tu berapa harga dia? Kedai ko lah RM2.10. Saya beli banyak ada. Okay. Letak cikgu dia order berapa sambal lah dalam 70 lebih lah. Cakap itu free gift. Free gift. Tak pernah ada dua orang beli sambal dapat bag makeup tau. Ni first time. Itulah. Memang bijak. Lepas tu anak terkejut. Mi, cikgu cakap. Dia kata dapat bag makeup beli sambal. Sebab masa pergi tu tengok memang cantik je bag tu kan. Belilah colour biru, colour pink. Ada beberapa jenis. Ni idea memang kreatif ini. Dalam kepala batu boleh buat cincin lah. Saya cerita. Betul. Kak Yang beli dekat Eco mana Kak Yang? Ikut Dungun lah. Ekor dia lain yalah betul-betul. Ekor dia lain. Dia tengok ekor besar, ekor kecil, ekor ni. Ikut Dungun. Banyak. Ada. Betul-betul. Masa tu sajalah pergi shopping kan. Okay. So kita varietykan apa gift kita. Contohlah, yang sikit kalau beli makeup, bagi bag makeup. Tapi sekali beli sambal, dapat bag makeup. So, ini betul-betul beyond apa yang kita fikir. Masukkan sambal tu dalam bag. Jadi pergi JNT, dia just masuk dalam bag dia. Betul. Tak payah kotak lagi dah, tak payah. Okay, that's a good idea. So salah satu idea yang boleh kita gunakan juga, pergi dekat Eco Shop tu, pilih banyak je ada produk. Dan kos kita, macam-macam. kalau macam bag tu, RM2.10 je. Tapi takkan beli satu je. Jadi 10 kan. Banyak dah ada stok. Okay, sebab apa? Sebab benda ni yang mempengaruhi orang untuk beli sekarang. Sebab kalau dia beli sekarang, dia dapat bag makeup. Kalau dia beli esok, lusa bila dah habis, kita pun mention selagi stok masih ada. So kalau ada lah, kalau tak ada lah kan. Tambahkan free gift, tambahkan promotion, tambahkan apa lagi produk yang boleh pair. Kalau contoh saya jual sos ni, so apa boleh buat? Saya tambahkan free kicap pula. Dapat kicap. Sedap dah cover dah. Ni sebulan punya stok ni. Sebulan. Ni asyik tunjuk je, Leo nak beli kat tu. Nanti PM link. Produk ni daripada Kedah. Memang agak famous juga ni. Produk Melayu. Semua yang saya dapat ni semua produk Melayu. So kita buat promotion dan paling penting masa promotion kita selain daripada ada free gift, ada add-on combo. Yang paling penting adalah kita letakkan cut off. Okay, cut off ni adalah kalau nak order sebelum pukul 6 contoh. Bayar sebelum 11.55 malam contoh. Letakkan call to action tu, kita nak close order dah sebelum pukul 3. Siapa yang order hari ni, kita hari ni juga hantar contoh. So ayat-ayat macam ni lah yang mempengaruhi customer untuk beli terus dengan kita. Bayar hari ni, bayar sekarang. Itu yang penting. Okey tak? Sebab ni customer ni terus bayar ni. Maknanya kita fokus ni je. Okay? Amirah sampai tertidur dah. Gantuk dah. Saya memang jenis tidur awal, bangun awal. Saya kan. Okey, saya try habiskan. Sekarang 11.36 dah. Saya cuba habiskan sebelum pukul 11. Hari ni kita extra sikit. Alright. Okay. So bila dah ada promotion tu dan kita dah pilih dah promotion jenis apa yang kita nak buat, combo apa yang kita nak highlightkan, harga ke apa semua kiraan pun dah cantik dah. Bila kita ada call to action,
selalu letakkan, kalau ada kedai Shopee, letakkan link Shopee. Kalau ada link ke website, letak link website. Kalau tak ada pun, letakkan contact number kita. Kalau boleh, whatsapp.my/link, dia hanya perlu klik terus pergi ke WhatsApp kita. Okay? Itulah yang sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab kita nak mudahkan. Orang ni nak bayar je. Orang ni nak bagi leher dah. Tinggal nak sembelih je. So sembelih lah betul-betul. Okay? Boleh? Coach, nak tanya. Ya. Bila ni minta maaf soalan dua bidang sikit. Okay. Bila kita buat live, macam mana kita nak buat kita punya screen ni dia jadi mirror. Bagi mirror. Maksudnya bila kita tunjuk Ya. gambar tu dia jadi terbalik dah buat macam betul. Sebabnya saya ada grup yang cikgu saya tu ajar tapi masalahnya saya punya setting telefon ni tak ada apa yang dia ajar. Pakai Android ke iPhone? Android, telefon Oppo murah. Tak apa, tak. Dia tak kisah brand ke apa. Sebab kalau Android, dia lain sikit setting dengan iPhone. Saya tak pasti Android macam mana, tapi nanti saya try tengok kat YouTube, saya try buat video satu. Boleh? Boleh. Nak Satu kena lagi apa? kan, saya nak remind takut lupa ataupun saya yang terlepas bas. Apa dia? Macam mana kita nak convert daripada live ke YouTube? Oh, okay. Itu basically tekan ni je. Dia ada, bila dah habis buat live, dia ada macam butang 3 tepi tu. Kalau iPhone, jap. Ada tak? Basically kita download dari situ je. Sekejap Oh, Mira dah ada channel YouTube ke? Baru buat main-main kita lah Kak Yang. Itulah. Kan nak buat gini. Nak buat kau ah. Buat Kak Yang. Kena challenge orang muda Kena buat dah mana. Wan, buat channel YouTube pula Wan. TikTok dah lepas Kak Yang. YouTube pula, YouTube. Jan. Kadang-kadang kita dok edang dengan anak PPD. Siang-siang kita jadi hantu dah. Okey, sebab dekat app dia mungkin dia tak ada keluar link ni, saya kena buat guna desktop. Nanti saya buat video satu lah. Dia basically dia akan ada keluar button 3 tu. So bila dia keluar tu, kita ambil link tu dan pergi ke website. Biasa saya akan Google je, type Facebook live Facebook video downloader, letakkan link dan download macam biasa. Dan kita ambil video tu upload kat YouTube je lah. Dia ada 3 atau 4 step je biasanya. Cuma kalau guna phone memang tak ada, dia punya benda tu tak ada. Kena guna desktop ataupun laptop lah. Okay. Okay, tak apa. Itu selepas ni lah saya akan sharekan. Sebab biasanya memang saya akan download kan biasanya. Alright, ada apa-apa soalan lagi tak? Sebelum kita start topik kita yang ketiga ke ketiga? Ketiga kot. Oh, kedua. Okay, kedua. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. So, selepas kita dah complete nak buat kempen apa, dah tahu apa pula, so kita test buat launching. Inilah best. Benda paling best adalah kita buat launching kempen. So, step pertama, try buat kempen 4 jam. Okay, 4 jam promotion. Mungkin boleh set daripada pukul 12 sampai pukul 4, ini time promotion kita. Ataupun daripada pukul 10 sampai pukul 2. Try buat 4 jam punya promotion. Dan bila kita tengok dulu feedback. Okay, sebab sekarang ni belum buat promotion lagi. Sampai ke satu peringkat, okay, lepas 4 jam punya launching, kita boleh start buat pula untuk kempen 6 jam pula. So dalam masa 6 jam ni, siapa-siapa yang beli dapat harga ni, dapat promotion ni. Orang beli yang 6 selepas, contohlah sampai pukul 6-10 minit tak dapat dah harga tu. Okay, benda ni nak kena jaga. Kalau anda mention 4 jam saja. Kalau buat 6 jam je. Okay, jangan lebih kempen kita. Jangan kita pula, pukul berapa patut habis? Pukul 5, Allah terlebih pula. Jangan macam tu. Kena jadi punctual dan kena ambil cut off tu lah. So siapa yang beli sebelum pukul 5 contoh, kalau main 6 jam. So dia layak lah. Kalau dia beli selepas pukul 6,
So dia dapat harga normal lah biasanya. Okay, kita nak launch campaign ni, pilih hari apa nak launch, pukul berapa nak launch, dan kita nak launch ni dekat platform mana. Sama ada nak buat ni dekat Instagram. So Instagram je, Facebook tak ada kena-mengena ataupun promosi ni kita nak buat dekat WhatsApp. So buat kat WhatsApp je. Orang dekat WhatsApp je yang nampak promosi ni, yang nampak status ni. Jangan update benda yang sama dekat dalam Instagram pula, sebab dia akan jadi konflik. So buat satu promotion ni dekat satu channel je untuk sekarang. Tapi sampai satu peringkat, bila dah confident, customer pun dah ramai, boleh buat sekali promotion, pop, Instagram blast, Facebook blast, WhatsApp blast, Telegram blast, boleh buat serentak. Okay? Boleh? Boleh kita ke channel je. Nanti kalau tak ada orang beli macam mana? Okay, tak ada masalah sebab kita sekarang dalam peringkat nak test platform mana yang ada feedback. Mungkin dekat Instagram tak ada orang pun, tak apa. Ellie dapat tahu dah, okay. So Instagram tak tu mungkin nak kena spend benda lain pula. Mungkin nak kena buat FBS banyak. Mungkin Facebook lagi banyak. Sebab sekarang ni tak tahu platform mana yang lagi yang paling banyak convert. Mungkin untuk sekarang bila kita buat kat situ saja, yang tu yang dapat. Tapi kita try launch campaign dulu. So bila dah semua platform dah test satu persatu, then kita boleh letakkan. Contohnya saya nak setkan bajet RM200. Platform mana yang berbaloi pula? So kalau Facebook, saya akan spend kat Facebook lah. Kalau dekat WhatsApp, saya spend dekat WhatsApp. Cuma dekat WhatsApp bukan kita bayar WhatsApp. Kita buat yang konsep yang saya sharekan awal tadi, sama ada buat lucky draw ke, siapa yang beli ni buat lucky draw dapat menang RM100 atau menang RM200. Ataupun siapa yang top 5 yang terawal akan dapat hadiah. Itulah bajet yang saya maksudkan. Boleh? Okay? Alright. Dah ready nak buat campaign? Untuk sekarang ni step kita yang ketiga, yang terakhir. Dah ready dah? Okay? So selepas ni, habis ni dah boleh terus buat dah. InsyaAllah. Kalau tak ada sale, bagi tahu saya. Okay? Okay, so yang terakhir ni adalah dia panggil istilah call to action lah. Apa yang kita nak letakkan supaya orang beli dengan kita segera. So selain daripada kita letak cut off, kita letakkan juga benda-benda rewards. Selalunya rewards ni dalam bentuk duit ataupun hadiah lah. Dalam bentuk duit, conversion paling tinggi setakat ni. Sebab orang, contohlah dia beli RM30, dia boleh menang RM100. Dia tak kira tau. So dia sangat berbaloi berbanding dengan dia dapat hadiah yang macam contoh macam ni. So tak ada tu sangat lah. Tapi kalau dia menang hadiah duit ataupun dia menang voucher yang berkaitan dengan produk kita, so it's more convert kepada sale biasanya. Okay, contoh yang saya boleh sharekan. Contoh, kalau kita buat pertandingan, siapa yang beli dalam masa 5 hari ni kita akan kumpul, okay, akan dapat peluang untuk menang lucky draw hadiah. So hadiah yang kita akan bagi sekarang adalah RM100 contoh, ataupun RM50. Make sure duit, okay, walaupun RM10 pun is duit. So bila dia menang hadiah tu, ataupun macam mana cara nak pilih tu nombor 2 pula. Kita boleh je just random je pilih ke tulis nama, letak dalam bekas, gulit-gulit dan cari, okay, menang lah. Boleh je buat macam tu. Tapi kena ada cut off. Hari kelima tu announcement siapa pemenang. Kena make sure semua yang beli tu semua alert. Okay? Make sure kita ambil yang belilah. Janganlah orang tak beli kita letak nama dia juga. Okay? Boleh Melainkan kalau anda nak buat engagement, engagement different pula. Engagement kalau setiap hari kita nak bagi, it's different. Tapi sekarang ni kita buat campaign untuk membuatkan orang beli. So bila dia beli, dia ada peluang untuk menang. Dan peringkat sekarang kita bagi duit lah. Mungkin dah besar nanti bolehlah bagi kereta ke iPad ke iPhone dan sebagainya. So bagi reward. Bagi reward kepada ejen. Siapa top 10 ejen yang beli sekarang, yang paling banyak sale bulan ni akan menang hadiah rantai emas ke, menang bag ke, handbag ke, ataupun macam-macam lah. Boleh bagi dia hadiah. Benda ni akan ada cost dari kita, tapi it's a part of reward. Contoh kerana campaign ni, sale kita naik 100%, okey tak? Okey tak Puan Mariam? Sebab Okey orang lah, nak RM1 naik sampai RM2,000 sale sehari. Okey tak?
Spend 100 je. Ha. Okay? Dia tak rugi. So, wujudkan benda ni juga. Kalau nak buat, ini saya tak suggestkan untuk peringkat sekarang tak perlu, tapi boleh buat, bagi free delivery. Tapi kena ada cut off lah. Contoh beli RM100, beli RM50, baru dapat free delivery. Sebab kira jugalah macam kos, mungkin kos sekarang kalau saya kira pos laju ke JNT ke ni, baru dalam RM6.49. So saya boleh absorb lagi kos tu. Tapi dia bergantung kepada produk. Okay? Free delivery, free coupon is part of the marketing lain lah sebenarnya. So kita bagi reward kepada customer, dan bila customer beli, masa packaging tu letakkan kita punya flyers ataupun kita punya notes, minta customer bagi feedback. Okay? Sama ada bagi feedback video ke ataupun sebagainya. Minta feedback je. Kalau produk ni sedap, tolong bagi tahu sedap. Kalau produk ni tak sedap, tolong bagi tahu tak sedap juga. Minta tu je. Jangan minta dia untuk buat live ke apa, sebab itu kalau dia buat live is okay lah. Yes, Amira. Tiba-tiba saya nak bagi tahu saya ada satu masalah. Bila saya pakai Easy Partial tu, bila saya print bill dia tu, web bill dia tu, dia akan jadi macam gini kan, ketah. Dia jadi gini. Okey, tapi bila saya print kertas A4 ke benda-benda lain, dia okey je keluar. Kalau Easy Partial je dia akan jadi gitu. Saya tak cakap dah apa setting tak jadi juga. Coach boleh bantu. Buat saiz A4 ke buat saiz A6? Saya buat saiz A4. Saiz A4, cuba tengok kat setting printer tu, buat dia horizontal bukan landscape. Buat dah. Buat dah. Tapi masalahnya kalau saya print biasa, molek. Kalau Easy Partial je tak jadi. Kalau Shopee pun molek. Easy Partial je tak jadi. Saya tak tahu sebab apa. Tapi kalau dia keluar sangat tu, maknanya ada lebih kertas kosong lah sebelah Dia akan jadi atas lebih. Oh, okey. Bila atas lebih tu, nampak tak dia punya macam mana? apa dia panggil, barcode dia nampak tak? Dia punya barcode nampak. Tapi saya jadi rugi sebab kertas tu dia akan jadi atas kosong, bawah dia punya ni. Dia akan jadi kecil. Dia akan jadi kecil. Walaupun ia A4 tapi dia punya web tu dia keluar separuh je. Dan kena tengok setting printer. Setting printer tu sama ada letter ataupun size A5 kot rasanya tu. Adjust size kat situ. Dan kena setting lah tu. Nanti kalau nanti esok saya ada postage, kalau saya tak jadi, saya tunjuk dekat coach boleh ke? Nanti PM private. Okay? Okay, terima kasih. Alright. Okay. Itu technical part dia rasanya printer. Problemnya sizing memang biasalah tu. Kadang-kadang kita buat size A6, tu yang dia kecil tu lah. Okay. Sampai mana tadi Okay. Bila kita buat promotion ni, kita bagi reward kepada kita punya customer supaya customer kita happy. Kalau kita guna Shopee contoh, trik macam mana nak dapat top 5 star adalah bagi free gift. Contoh dia beli tepung dengan kita, bagilah apa Hell's Kitchen ke ataupun bagi Sodek ke, benda tu boleh beli dekat Eco Shop je. Bagi sekali. So bila customer buat review tu, dia tak fikir apa, terus 5 star je, confirm. Dia ambil gambar, bagi review 5 star. Itulah trik kalau nak 5 star. Bagi free gift. Okay? Selain daripada kita jaga hantar barang tu cepat dan sebagainya lah. Sebab bila kita hantar barang cepat pun, still ada customer yang cakap dia bagi 4 star sebagainya. Sebab apa? Dia beli yang kita tak ada free gift. Beli orang lain ada free gift. Okay? So apa yang saya buat, saya ubah sikit je. Okay, kalau contoh dia beli sos ni, saya tambahlah free gift lah, 2 benda, 3 benda kan. Benda ni beli kat Eco Shop RM2.10 je. Ni Eco Shop ni. Okay? So bila dia ambil gambar, dia punya happy tu, tak pernah saya beli dengan tu, beli sos pun dapat sampai 5-6. Free gift 5-6, bayangkan. Tapi ada cost lah, memang benda tu ada cost. Sebab apa? Strategi pertama saya, bila saya buka account Shopee yang pertama, 10 order pertama tu saya nak 5 star semua. Okay, it's not about untung. Untung is nombor 2. Nombor pertama adalah saya nak naikkan ranking kedai saya. So ini kalau kita main game Shopee lah. So cara untuk kita dapat adalah make sure semua parcel delivery kita dapat 5 star. 5 star, 5 star, 5 star. So saya bagi free gift, saya letak.
customer happy. Saya pun happy lah bila 10 pasal saya semua 5 star. Macam wow, tak pernah dalam sejarah Shopee saya semua 5 star. Okay? So boleh try lah, cuba. Benda ni kalau boleh jangan update dalam konten tu. Masa bagi tu bagi je. Jangan bagi tahu apa-apa. Okay? Boleh? Coach, Ya. kalau dekat Shopee tu kita nak bagi tahu, kita nak bagi free gift tu nak bubuh kat mana? Okay, kalau contoh macam Puan dah ada kotak tu, memang tak muat lah nak letak benda ni sekarang kan. Tapi apa yang saya boleh cadangkan, janganlah bagi sambal lain pula. Itu cost dah. Tapi bagi benda yang mungkin sampling ke, ataupun dalam kotak tu, try buat apa yang muat dalam tu je. Mungkin bagi biasanya kain melap ke apalah biasanya. Tak perlu terlalu mahal pun. Hands kitchen ke tu je. Okay? Kan kalau kita nak mention dekat Shopee tu, kalau kita kan coach kata peringkat awal kita kena buat promotion dulu. Maknanya kita nak naikkan view. Betul. Nak tulis promotion tu dekat bahagian mana? Tak perlu. Yang tu tak perlu tulis. Lepas tu? Shopee kat konten tu saya tak pernah tulis pun dapat free gift. Tak payah tulis. Okay? Okey, tak payah tulis. Jadi dia kata kalau nak buat promotion dulu tu, mana kita kalau di Shopee ni yang paling cepat adalah kita buat Shopee Ads. Shopee Ads tu kita main targeter, kita letakkanlah target keyword tu yang berkaitan dengan produk tu. Kena pakai Shopee Ads lah. Biasanya awal. Paling cepat lah. Modal RM10 boleh, modal RM20 boleh, modal RM1 pun boleh. Sebab kalau kita nak bagi free gift apa semua tu, itu biasanya selepas customer beli. Ataupun teknik yang kita gunakan dekat Facebook Live ataupun kita gunakan dekat Instagram Live. Yang tu saya letakkan. Yang tu kita boleh mention lah. Oh, siapa beli sekarang dapat free ni, dapat pinggan, dapat cawan, dapat ni macam-macam. Okay. Tapi dalam dekat Shopee kita tak ada mention apa-apa. Tapi bila kita hantar tu, kita letakkan. Sebab target kita adalah kita nak 5 star review tu. So, bila dapat 10 tu akaun kita dah lepas lah. Dan selepas pembelian pertama, akaun kita lebih senang lah. Dia kena jaga 2-3 benda untuk kita dapat preferred account. Okay? Itu je trik dia. Biasa dia ada transaksi lah. Mungkin dalam 500 ke 1000 dia baru dapat naik level lagi. So setiap satu level dia ada keistimewaan. Contoh kita boleh masuk Shopee University, kita dapat kredit Shopee percuma, kita dapat macam-macam lah reward dia. Okay. Banyak lagi dah cerita dia. Untuk sekarang fokus 10 je. 10 yang terawal ni paling cepat saya boleh cakap guna Shopee Ads. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut boleh PM saya. Ataupun kalau ada tu sikit untuk try to improve copywriting, ambil gambar tu bagi nampak cantik lagi lah biasanya. Okay. Alright. Boleh So sedikit sebanyak perkongsian macam mana untuk improvekan kempen kita. Sebab kempen ni bukan boleh buat sekali je, kita boleh buat banyak kali. Nak buat untuk kempen, contoh untuk bulan Julai, dia boleh prepare lah. Contoh Julai ada 77 Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban lah rasanya, bulan 7 kan? 7-8, ayolah, dia sebelum mereka. So bulan 8 boleh buat promotion lain pula. So setiap, macam saya mention itu kalender, ada promotion hari gaji, ada promosi BRIM atau BSH, ada promosi GKP pula tiba-tiba. So setiap minggu ada je promotion yang kita boleh buat. Dan kita boleh eksperimen. Tak semestinya produk sama, mungkin boleh gunakan produk lain juga sekali. Okay? Dan tak adalah semua kena bagi free delivery, rugilah kita. Janganlah bagi semua. Mungkin promosi yang paling hebat sekali baru bagi free delivery. Yang lain mungkin boleh main combo, boleh main dengan pair produk lain. Okay? Boleh? Boleh So saya harap selepas ni anda punya promotion dah boleh start update. So kalau rajin just tag je saya dan insyaAllah saya akan try tengok lah. Okay? Boleh? Tak ada rocket science, tak ada canggih-canggih pun. Saya buat benda simple je. Okay? Modal RM50. Boleh nak start dah. Modal RM100 tu je. Tak adalah nak kata kena
beli software mahal-mahal ke apa, tak ada. Saya tak suka robot-robot ni. Okay. Bayar pun saya bayar kat Facebook lah buat FBS. Okay. Boleh? So kita tengok. Oh mungkin lain lah, lain problem kot. Kita tengok untuk bulan promosi minggu gaji ni, kalau ada apa-apa, just bagi tahu saya lah. Alright? Okey, moga-moga ada rezeki untuk kita. Okey, Puan Tini dah share dekat Facebook group, channel bisnes FB, ARC Frozen Food, WhatsApp, Google Business, Instagram. Tapi tak pernah siap sebab tak tahu. Ganu Shop. Ganu Shop apa? Kedai online. So tu ni channel-channel dia lah. Okey, channel-channel dia. Okey, terima kasih berkongsi Puan Tini. So saya minta anda semua untuk buat, esok adalah hari gaji. Hari pertama, bagi saya feedback. Bagi tolong update dalam group, tengok promotion. Berapa banyak hasil yang anda dapat, berapa banyak jualan yang anda dapat. Kita tengok daripada 20 hari bulan ni sampai 25 hari bulan. Okey? Boleh? So saya akan update dalam group nanti satu PDF. Yang tu basically ada sebahagian konten daripada buku yang saya janji nak bagi tu. Which is sekian hal lagi. Anda boleh ambil konten ni, anda boleh download, anda boleh print. That's your copy. Boleh? Boleh. Alright, itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa lagi tak sebelum saya tamatkan? Pukul 9 lah. 2 minit lagi. Hello Coach. Ya? Yang aku kata tu Coach hantar by apa tu PDF ke apa dia? Betul, saya bagi PDF dalam grup nanti. Okey. Dalam grup team ke atau grup yang marah? Tak apa, saya bagi sama ada grup team ataupun grup marah. Dua-dua saya bagi nanti. Okay? Okey, masih. Assalamualaikum. Report kita lah, report daily. Okay. So, 5 hari challenge at least siapa yang dapat sales 1000 yang pertama. Okay? Boleh? Boleh tak? InsyaAllah. Challenge. Walaupun macam tak pernah yakin. Saya nak bawa untuk Shopee conference nanti. Siapa yang Mira nak tidur dah. Alright, itu saja untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih kerana bersama yang stay selama 2 jam kita kelas hari ini. So, hopefully ada berita baru, ada berita best yang selepas ni yang kita boleh terima. Itu saja daripada saya hari ini. Take care yourself semua. Saya selalu demam, saya tahu kenapa kena hujan kot. Dan jaga diri anda semualah. Alright. So apa-apa PM personal saya, yang mana nak hantar produk PM, yang mana nak bagi produk, yang nak explain produk, nak tanya ke, nak tanya printer, masalah printer ke apa, boleh PM saya kemudian. Alright. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Salam.